Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera sebagai pembuka cerita. Terima kasih Syafa ucapkan kepada korang yang baru ataupun yang dah lama follow Kisah Seram kat channel Sam Santai ni. Syafa mendoakan korang semua sentiasa dilindungi oleh Allah daripada gangguan manusia, iblis, syaitan dan juga jin, serta urusan dan juga rezeki korang dipermudahkan. Okey korang, kali ni Syafa nak kongsikan dengan korang tentang dua kisah kehilangan individu di dua gunung dekat Malaysia ni. Satu dekat Gunung Santubong, satu lagi dekat Gunung Jerai. Sebelum tu, kalau korang tak like lagi video ni, korang boleh tekan butang like. Dan kalau korang tak subscribe lagi channel Sam Santai ni, korang boleh tekan butang subscribe. Dan kalau korang dah buat salah satu daripada apa yang Syafa bagi tahu tadi, Syafa nak ucapkan terima kasih. Okey korang, beberapa tahun lepas, sekitar tahun 2019, negara kita digemparkan dengan kes kehilangan salah seorang peserta Gopin Ultra Trail, iaitu Acap. Yang mana Acap ni kalau kita ingat lagi, dia antara 10 peserta paling awal yang dijangkakan sampai ke garisan penamat, tetapi hilang tanpa jejak. Dan kehilangan Acap ni dikaitkan dengan dimensi yang lain, iaitu alam gaib, alam bunian. Dan apa yang berlaku kepada Acap sesungguhnya atas keizinan dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey korang, untuk kisah yang pertama, kisah ni berlaku pada 25 Mei 1994, yang mana dua orang sepupu iaitu Rudy dan juga Rusli. Diorang ni masa tu umur lebih kurang 17 tahun. Diorang dan beberapa kawan diorang lah, lebih kurang 17 orang, nak pergi berkemah dekat pantai Teluk Lembu di kaki Gunung Santubong. Yang mana masa tu dalam perjalanan diorang nak pergi ke tapak kemah tu, diorang ni terserempak dengan seorang lelaki tua, yang mana lelaki tu ni bagi tahu dekat diorang, macam melarang lah diorang ni daripada berkemah dekat kawasan tu sebab bahaya. Diorang jalan depan je sikit, beberapa langkah, diorang toleh belakang, diorang tengok lelaki tua tadi tu dah tak ada. Malam masa dekat tapak perkemahan tu, diorang ni dikejutkan dengan bunyi pokok-pokok besar tumbang. Dan selepas daripada tu ada lagi satu kejadian, yang mana diorang dengar ada suara perempuan mengilai daripada arah batu dekat je dengan kemah diorang. Diorang ni pun keluar tengok, tengok tak ada sesiapa pun dan tak ada apa-apa. Esok pagi dia nak pergi tengok lah, kan sebelah malam tu diorang dah dengar pokok besar tumbang, jadi dia nak pergi tengok lah pagi tu. Dia nak pergi tengok, tak ada sebatang pokok besar pun tumbang dekat sekitar kawasan tu. Dan yang ada pun orang kata satu pokok besar lengan je yang tumbang. Jadi itu menyebabkan kawan-kawan Rudy dan juga Rusli ni yang ramai-ramai tadi tu takut diorang nak balik. Tapi lain sikit dengan Rudy dan juga Rusli. Diorang ni sibuk buat rakit guna tong dengan kayu. Dan bila ada yang tanya Rudy nak ke mana, Rudy cakap dia nak pergi ke pantai Teluk Pasir nak jumpa orang. Petang dia balik, dia bagi tahu macam tu. Tapi lepas 5 hari, Rudy dengan Rusli ni tak balik. Jadi ahli keluarga diorang ni pun buatlah laporan polis. Dan operasi pencarian diorang ni dilakukan hampir selama sebulan, tapi polis tak jumpa apa-apa petunjuk. Dan akhirnya operasi pencarian Rudy dan juga Rusli ni dihentikan. Jadi keluarlah macam-macam. Biasalah kalau ada kes kan, kes kalau orang tak jumpa macam-macam spekulasi lah keluar. Macam kes Rudy dan juga Rusli ni, ada yang kata kalau kata Rudy dengan Rusli ni nak kena culik, kenapa orang yang nak culik tu nak ambil dengan rakit sekali? Kalau kata rakit yang Rudy dengan Rusli ni naik karam, kenapa tak jumpa macam tong ataupun barang-barang peribadi milik Rudy dan juga Rusli? Malam masa dekat tapak berkemah tu, sebelum Rudy dan juga Rusli ni ke pantai Teluk Pasir naik rakit, Rudy ni ada cerita dekat kawan dia tau, yang mana dia ada mimpi didatangi seorang lelaki tua. Dan lelaki tua tu ada beritahu sesuatu dekat dia, tapi bila kawan ditanya apa dia tak nak bagi tahu. Lepas kehilangan Rudy, bapa Rudy ni pun bukalah Al-Quran yang selalu Rudy baca. Dan bila bapa dia tengok dekat surah Al-Kahfi,
Rudy ada tanda dekat salah satu ayat surah Al-Kahfi tu. Dan untuk pengetahuan korang, Rudy dan juga Rusdi ni, diorang mempunyai cita-cita yang sama, iaitu nak jadi wali. Dan kalau korang nak tahu, Gunung Santubong ni, kalau ada orang yang hijab mata terbuka, boleh nampak, dikatakan boleh nampak istana kristal milik orang Bunian dekat Gunung Santubong tu. Dan dekat pantai sekeliling Gunung Santubong tu dijaga oleh pengawal dari alam Bunian. Kisah yang kedua ni pula, kejadian yang berlaku dekat Gunung Jerai sekitar tahun 2000. Antara kejadian yang menggempakan negara jugalah masa tu, yang mana ada seorang lelaki umur lebih kurang 20-an hilang dekat atas Gunung Jerai. Dan operasi pencarian lelaki ni tamat selepas seminggu, yang mana pasukan penyelamat jumpa jasad lelaki ni dekat atas batu kawasan air terjun. Tapi dalam keadaan jasad lelaki ni menggerikan, yang mana dia punya anggota badan ni terpisah antara satu sama lain. Dan dikatakan lelaki ni boleh hilang sebab diikut seorang perempuan cantik dekat atas Gunung Jerai tu. Dan apa yang diberitahu kepada Syafa, sepanjang operasi pencarian lelaki ni, pasukan penyelamat setiap hari lalu dekat kawasan dekat mana jasad lelaki ni dijumpai. Tapi hari-hari sebelum ni jasad tu tak ada pun dekat situ. Tapi lepas minggu jasad tu ada dekat laluan yang selalu digunakan oleh pasukan penyelamat. Dan pernah ada pekerja resort dekat atas Gunung Jerai ni, atas Gunung Jerai, dia nampak ada penempatan Bunian dekat kawasan air terjun tu. Kawasan air terjun ni dekat dengan Telaga Tok Syekh. Dan air Telaga Tok Syekh ni dikatakan boleh menyembuhkan pelbagai penyakit. Itulah yang sampai Jabatan Agama Islam memantau aktiviti beberapa individu dekat kawasan Telaga Tok Syekh ni. Dan ada yang cakap dekat Syafa, Bunian dekat atas Gunung Jerai ni, dia akan menjelmakan diri dia kepada sesiapa yang dia nak. Dan macam Syafa sendiri, ni kawan Syafa lah, yang 4 orang yang Syafa masa pergi Gunung Jerai tu kan, Syafa terserempak ataupun ternampak dengan ternampak lelaki berjubah putih tu. Sebenarnya kan korang masa nak balik tu, ni kawan Syafa lah suruh dia cakap, kenapa tak cerita apa yang kami dengar masa sebelum kami turun ke bawah. Okey, ni sekarang ni Syafa nak ceritakan dekat korang apa yang kita orang dengar. Okey, masa nak balik tu, nak pergi ambil kereta dekat kawasan hutan tu, nak dengar ada muzik gamelan. Macam ada satu keramaian dekat dalam dekat hutan tu. Sebab kami dengar muzik gamelan tu, tapi duk carilah kan daripada kawasan mana kan datangnya, daripada suara arah bunyi gamelan tu. Bila cari-cari, tengok-tengok datang daripada kawasan hutan dekat situ. Tu antara pengalaman yang Syafa tak cerita dekat korang lah. Ni kawan Syafa lah yang dia suruh cerita. Dia cakap bukan Syafa seorang yang alami. Dia kata diorang pun alami juga. Tiga-tiga, kiranya 4 orang lah dengar bunyi muzik gamelan daripada arah hutan dekat atas Gunung Jerai tu. Dan kalau kita pergi ke tempat-tempat, tak kira lah Gunung Jerai ke kawasan yang tak biasa, kawasan hutan yang orang kata kawasan yang dikaitkan dengan jin ni, kena jagalah, kena jaga kebersihan, kena jaga tutur kata, kena jaga perangai, supaya tidak ada sesuatu yang tak diingini berlaku kepada kita. Okey korang, setakat ni sajalah pengalaman yang Syafa nak kongsikan, cerita yang Syafa nak kongsikan kepada korang. Sesungguhnya yang baik itu datang daripada Allah, dan yang buruk semuanya datang daripada Syafa. Sampai kita jumpa lagi dalam konten yang akan datang. Assalamualaikum.